Dimulai. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah dan taufik daripadanya dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk menyambung pengajian kitab Al-Firqah An-Najiyah. Penting bagi kita untuk mempelajari siapakah Firqah An-Najiyah ini. Sebab kita dah lalu sebelum ni hadis berkenaan dengan bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni akan terpecah pada 73 puak. Dan semua puak-puak itu semuanya di dalam neraka, kecuali satu saja. Dan ditanya siapa tadi ya Rasulullah? Nabi kata, siapa yang berada di atas jalanku dan di atas jalan sahabatku. Dalil bahawa tidak semua orang yang berjenama Islam, tidak semua orang yang mengaku dia sebagai Muslim, dia berakidah, beriktikad dengan akidah yang benar. Itu kita kena faham masalahnya. Ini satu hakikat yang kita kena terima, bahawa umat ini akan berpecah. Kita tak boleh menafikan perpecahan ni. Seperti sikap seseorang, segolongan, dia kata, kenapa kita melihat pada perpecahan ni? Kita anggap semua Islam jadi dah lah. Kenapa bila ustaz sebut dia ni mazhabnya Syi'i, dia ni mazhabnya Mu'tazilah, liberal, dia mazhabnya Khawarij? Kenapa ustaz melihat pada benda-benda ni semua? Takkah ustaz lihat semua orang ni Muslim? Dia kata macam tu. Kita kan semua Muslim. Kenapa lihat perbezaan tersebut? Kita katakan perbezaan itulah yang Nabi SAW sebutkan. Dan Nabi suruh berhati-hati daripada perbezaan tersebut. Inilah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, iaitu akan berlakunya perpecahan. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba min qablikum. Tidaklah berpecahnya umat-umat sebelum kamu, melainkan setelah datang kepada mereka hujah. Dan umat sebelum kita telah berpecah. Itu juga umat kita juga berpecah. Dan perpecahan ini pasti berlaku. Sebabnya, apa sebabnya? Sebab sunnatullah pada alam ini, ada orang yang akan mengikut kebenaran dan ada orang yang ikut kebatilan. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walau sya'allah la jama'ahum al-huda. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala kumpulkan kamu semua, mereka semua ni di atas satu jalan. Kalau insya-Allah la jama'ahum al-huda, tak ada masalah, Allah Ta'ala bagi semua beriman. Tetapi ini ujian Allah SWT. Allah Ta'ala jadikan ada sebahagian yang mengikut, ada sebahagian yang menolak. Dengan adanya kebatilan dan kebaikan tadi, maka kita akan lihat mana yang benar, mana yang salah. Sebab kita kena tahu jalan yang benar ini. Seperti kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, tanqulur ural Islam urwatan. Akan terhapuslah, tercabut daripada seseorang itu tali Islam, satu persatu tali tersebut. Idza nasha'a fil Islam, bila membesar dalam Islam, walam ya'rifil jahiliyah, tapi dia tak tahu apa itu jahiliyah. Dan kita sebut sebelum ni bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu akan ada di kalangan umat ini yang akan mengikut sunnah orang sebelum kamu. Maksudnya ikut cara hidup orang sebelum kamu, iaitu Yahudi dan Nasrani. La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Akan pasti akan ada umat di kalangan kamu ini akan mengikuti umat-umat sebelum kamu. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sehingga kan kalau ada sebahagian kamu, sebagian mereka yang masuk dalam lubang biawak, kamu akan ikut. Dalam setengah riwayat lain pula Nabi sebut, law kana minhum man ata ummuhu alaniyatan lakana min ummati man yasna'u dhalik atau man yaf'alu dhalik. Kalau di antara umat sebelum kamu ini
ada yang berzina dengan ibunya secara terang-terangan, nescaya di kalangan umatku ini juga ada yang akan ikut perangai tersebut. Nampak? Ini kita katakan bahawa akan ada umat ini yang mengikut jejak langkah orang-orang sebelum ni, dan bahawa tidak semua Muslim berada di atas jalan yang benar. Ini kita faham betul-betul. Sebab kita tengok zaman sekarang ni, bila orang kata perpaduan, kita mesti lihat perpaduan, jangan lihat semua. Kita lihat yang penting dia Muslim, tak penting dia Syi'i, tak penting dia semua. Kita bersatu di atas perkara yang kita bersama, dan perkara yang kita berbeza kita lupakan. Itu tak betul. Itu kaedah seperti kata Syekh Shalih Fauzan, itu kaedah yang batil. Adakah kita wa na'dzur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna? Adakah kita nak memaafkan antara satu sama lain dalam perkara yang kita berkhilaf? Tak boleh, tak mungkin. Takkan kita nak maafkan dia kalau mereka syirik kepada Allah. Dia kata ada satu kaedah tu yang diletakkan oleh sebahagian golongan. Dia kata nata'awanu fima ba'duna ba'da fima ittafaqna. Kita bersatu, kita bekerja sama-sama atas perkara yang kita sepakat. Wa na'dzura ba'duna ba'dan wa na'dzura ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Dan kita memaafkan antara satu sama lain dalam perkara yang kita berselisih. Sekarang ni kalau kita berselisih dalam masalah akidah, adakah kita nak memaafkan dia? Pasti tidak. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kita akan, sampai ketitisan darah terakhir kita tak akan memaafkan perbuatan mereka syirik kepada Allah. Tapi kita faham bahawa akan ada umat kita yang seperti itu. Sehingga kan Nabi kata apa? La taqumus sa'ah hatta takuna fi'amun min ummati man ya'budul awthan. Tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga ada segolongan di kalangan umatku ini akan menyembah berhala. Baik, Nabi Muhammad SAW kata akan ada umatku nanti sembah berhala. Kalau dia kata, kalau ada orang dia nak cuba nak i'tirad, dia kata taklah ustaz, maksud umat itu ialah umat macam Yahudi, Nasrani, Buddha, sembah berhala. Kita katakan itu bukan maksud Nabi. Sebab kalau itu maksud Nabi, dulu lagi dah kiamat lah. Sebab Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga umatku. Dia sebut umat ni ada dua jenis umat kan. Bila Nabi SAW sebut umat, ada dua jenis umat. Apa dia? Umat istijabah, satu umat dakwah. Umat dakwah tu maksudnya semua yang manusia yang ada lepas zaman Nabi, semua umat Nabi. Yahudi umat Nabi, Kristian umat Nabi. Tapi dia panggil umat apa? Umat dakwah. Yang Nabi kata apa? La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah. Tidak ada orang yang mendengar tentang dakwahku daripada umat ini. Maksud umat siapa ni? Umat Nabi lah. Yahudi wala Nasrani. Sama ada Yahudi atau Nasrani yang dengar dakwahku dan tidak beriman dengan aku, dan kata Allah Ta'ala illa kana min ashabin nar, dan dia termasuk ahli neraka. Itu umat, satu umat. Satu lagi umat, dia panggil umatul istijabah. Itu umat yang telah Islam. Yang dimaksud Nabi tadi, akan ada di kalangan umatku. Macam Nabi kata apa? Bukan di kalangan umatku. Siapa yang buat sekian? Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi ja'al jahiliyah. Contoh Nabi kata bukan di kalangan umatku orang yang menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyakkan bajunya dan berteriak dengan teriakan jahiliyah, iaitu ketika mati. Nabi kata bukan di kalangan umatku. Ini umat apa? Umat Nabi itu sendiri. Umat istijabah, umat yang dah Islam. Sebab umat ada dua jenis umat. Satu umat dari Islam, satu umat yang belum Islam. Dan bila Nabi sebut tidak akan berlakunya hari kiamat, melainkan akan ada di kalangan umatku kembali menyembah berhala, maksudnya umat mana? Umat istijabah ni. Kalau umat itu dakwah, dah lama mereka sembah berhala. Umat istijabah ni yang kembali menyembah berhala. Dalil bahawa akan ada di kalangan umat kita ini umat Islam yang kembali jadi syirik, tapi dia pakai jenama Islam. Itu kita kena faham masalah ni. Kalau kita tak faham masalah ni betul-betul, maka kita akan memandang perpecahan ni tak penting. Perpecahan ni adalah satu benda yang hanya dipandang oleh sebagian golongan. Seperti orang Syiah. Orang Syiah antara dia punya slogannya di Malaysia, dia kata
ada setengah-setengah golongan saja yang suka melihat pada Syiah Sunni ni. Yang penting kita semua ni umat Islam. Slogan dia dekat Malaysia. Ini adalah surat yang dihantar kepada Agung oleh Persatuan Syiah Malaysia dahulu. Dia kata hanya puak, serta puak lah. Biasanya puak Wahabi lah biasanya. Dia kata Wahabi ke apa ke, kata yang sibuk cerita pasal Syiah Sunni, macam belah kan. Slogan itu slogan yang jahat sebenarnya. Benar pada depan kita, kata maksudnya jangan lihat pada perbezaan, tapi di sebaliknya dia cuba untuk masuk dan menyebarkan fahamannya. Yang peliknya dekat negara dia sendiri, ahli sunnah tak boleh disebarkan. Kita ada banyak sahabat yang belajar daripada dekat Iran. Masa kami belajar dulu, kami di daurah dulu di Madinah, ada seorang sahabat nama dia Salman Al-Farisi jugalah, dia memang Farsi. Memang dia tak boleh pakai nama lain, tak boleh pakai nama Abu Bakar, Umar, tak boleh pakai nama Salman yang seumpama dengannya saja boleh. Lalu dia kata dia dah belajar 8 tahun dan dia tak boleh balik ke kampung dia. Kalau dia balik kampung dia, pasti dia akan ditangkap. Sebab dia belajar kat Universiti Madinah. Dan banyak doa-doa pendakwah ahli sunnah yang telah dibunuh dan ditangkap di Iran. Kita, kenapa dia memakai slogan yang sama dekat Malaysia, tapi dia dekat negara dia sendiri dia tak pakai slogan tersebut. Betul, rahimakumullahu jami'an. Nah, masalah akidah ini masalah yang penting. Kita kena faham perbezaan di antara firqah an-najiyah, jalan golongan yang selamat, dan juga jalan golongan yang sesat ini. Tapi di antara pelajaran ilmu akidah juga ialah kita mempelajari golongan-golongan yang menyeleweng. Ada firaq. Seperti Allah Ta'ala kata dalam Quran, likai tastabinu sabilal mujrimin, supaya telah jelas pada kamu semua jalan-jalan golongan yang menyeleweng. Kita kena belajar nanti insya-Allah. Tapi lepas kita khatam kitab ni dululah, sebelum kita masuk akidah Mu'tazilah, kena faham dulu ahli sunnah wal jamaahnya akidah yang benar. Kita muka surat 9. Ciri-ciri yang apa? Ciri yang ke-6 kan? Ciri ahli sunnah firqah najah yang ke-6. Golongan yang selamat tidak berpegang kecuali kepada kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang berbicara dengan tidak mengikut hawa nafsu, iaitu yang kalam Rasulnya Nabi yang maksum yang tidak berbicara dengan mengikut hawa nafsu. Maksud kaedah ni maksudnya adalah ahli sunnah wal jamaah itu firqah najiyah, dia tidak akan berkata melainkan padanya ada dalil nas dari Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak akan menolak pendapat orang lain yang ada dalil, melainkan sekiranya dia ada sendiri ada dalil yang lain. Faham tak? Contohnya kalau satu orang dia buat dalil, Ustaz tak boleh buat macam ni kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang sekian-sekian, contohnya. Maka tidak boleh bagi saya kata tak boleh. Cikgu saya kata boleh. Semata-mata dengan kata cikgu saya tak boleh. Melainkan dia kata cikgu saya tak boleh sebab cikgu saya kata ada hadis lain. Itu yang dibenarkan. Itu dibenarkan. Kita bagi satu contoh. Apa contoh masyarakat zaman sekarang? Masyarakat, amalan masyarakat yang biasa. Dan benda tersebut rupanya bertentangan dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikir kan? Semua daripada ustaz tak cik ni, anak-anak murid juga kena. Okey, bagus. Okey, itu contoh. Berkenaan dengan perbezaan pendapat masalah hari Arafah tu kan. Dia berkata siyam yaumi Arafah. Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun akan datang. Okey, perkataan siyam yaumi Arafah, puasa hari Arafah, kat situ berlakunya perbezaan di kalangan ulama. Apa maksud hari Arafah tu? Adakah maksudnya hari wukuf ataupun 9 hari bulan? Yang ini berlakunya perbezaan sebab Nabi SAW sendiri tak jelaskan, tak nampak dalam dalil jelas. Nabi kata, melainkan kalau Nabi kata apa?
berpuasa hari Arafah, iaitu wukuf. Nabi kata, iaitu wukuf. Maka tak boleh lagi nak lawan lagi dah. Mesti kena puasa pada hari wukuf. Di mana saja dalam dunia ni. Tapi Nabi kata hari Arafah. Nabi tak jelaskan Arafah tu adakah hari wukuf ataupun hari 9 hari bulan. Kat situlah berlakunya khilaf. Kalau yang ni sebab apa? Nabi tak jelaskan dengan detail. Kita nak satu contoh yang mana ada hadis yang jelas tapi orang kita lawan juga. Contohnya apa? Apa dia tu? Apa dia? Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Kita buat bincang pagi ni. Apa contohnya? Tak tahu. Masya Allah. Apa contoh? Tambahan lafaz Sayyidina pada selawat saya. Tambahan lafaz. Okey, kita kata memuji Nabi SAW dengan pujian-pujian yang tak pernah dilakukan. Kita Nabi SAW ada bila orang lelaki datang, kata, ya Rasulullah, anta sayyidina wa ibnu sayyidina. Engkau lah ketua kami, pemimpin kami, sayyid kami, penghulu kami, dan anak penghulu kami. Apa kata Nabi SAW? Qulu biqaulikum. Katakan dengan kata-kata kamu. Tapi wala tastahwiyanakum syaitan. Tapi jangan syaitan menipu kamu. Nampak? Katakanlah apa yang kamu katakan. Macam Nabi marah. Tapi jangan sampai syaitan menipu kamu nanti. Maksudnya apa? Itu jadi dia sekarang. Bila memuji Nabi dengan pujian-pujian yang berlebih-lebih, sehingga kan meminta perlindungan daripada Nabi. Luzna bika ya Rasulullah. Baru-baru ini sahabat kita ada ambil gambar, alhamdulillah, dan dia postkan dalam Facebook. Lafaz-lafaz ni dan terjemahan yang dibuat sendiri oleh TV tersebut. Luzna bika ya Rasulullah. Kami minta perlindungan kamu ya Rasulullah. Baru ni pula ada orang hantar video pula bagaimana seorang syekh ini datang ke kubur seorang wali di Singapura. Dia kata, wahai wali sekian, kami datang dari jauh bersama kami. Sampaikanlah hajat kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau engkau tak sampaikan hajat kami, kepada siapa lagi kami nak harap? Nampak? Ini kita kata bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi berdoa, Nabi kata apa? Dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia buat satu bab zikir-zikir yang kita lakukan selepas salat. Antara doa dan zikir yang Nabi amalkan adalah Allahumma inni a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatika. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta perlindungan dengan kemaafan-Mu daripada kemarahan-Mu. Nampak? Nabi kata apa? Aku minta perlindungan. Subhanallah. Aku memohon perlindungan dengan kemaafan-Mu daripada hukuman-Mu. Wa a'udzu bika minka. Dan aku minta lindung dengan-Mu ya Allah daripada kemarahan-Mu. Wa a'udzu bika minka. Aku minta lindung dengan Engkau daripada Engkau ya Allah. Faham tak? Maksudnya di hari akhirat kelak, di hari kemarahan Allah yang sangat kuat ke atas orang-orang yang melakukan kesalahan kepadanya, tetap juga kita minta lindung daripada Allah, bukan minta lindung daripada makhluk, bukan minta lindung daripada Nabi SAW. Sehingga kan Syekh tu bila pergi kat kubur tadi dia kata, hadhi tarji, inilah harapanku, pengharapanku. Kalau engkau tidak menolongku, kepada siapa kami nak berharap? Inilah ar-raja, harapan hanya milik Allah. Tapi kita kata tak boleh benda ni. Tak, guru aku kata boleh. Ini yang tak boleh ni. Kalau kita nak berkata sesuatu berkatakan dengan dalil. Contoh Syekh Muhammad Abdullah Al-Imam, kalau kita dengar kuliah-kuliah dia akan kata, apa pendapat kamu semua? Dan pendapat itu hendaklah disandarkan dengan dalil. Kata. Bila kita berbincang-bincang, cakap sesuatu tentang agama, bila kamu cakap sesuatu mesti ada dengan dalil. Orang kita suka cakap tanpa dalil. Jadi bila kita cakap, bila
tak ada dalil, maka kita telah tanam pada diri kita. Bila tak ada dalil, jangan cakap. Bila tak ada dalil, jangan cakap pasal agama. Kita diam. Kita tak tahu masalah ni. Ustaz, apa hukum sekian-sekian? Wallahu alam. Saya tak tahu dalil tentang perkara ini. Ustaz, orang kata macam ni. Wallahu alam. Tidak diketahui dalil tentang ini. Bukan nama Ustaz, saya rasa, aku rasa benda ni okey. Tak boleh. Apa lagi contoh? Satu lagi bagi contoh masyarakat. Kita faham kaedah ni masyarakat. Apa lagi contoh? Isbal tu juga. Dalam satu perbincangan, meletakkan nama anak Abdun Nabi. Letak nama anak Abdu dengan nama Abdun Nabi. Boleh tak? Tak boleh. Nama yang padanya ada unsur-unsur menjadi hamba kepada makhluk, tak dibenarkan. Yang boleh Abdullah, Allah, nama Allah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Kita Abdun Nabi, tak boleh. Abdul Rasul, tak boleh. Lalu sebahagian kata, tak, ada ulama-ulama yang namanya Abdul Nabi. Dia kata macam tu. Ini tak boleh. Dalil ada ulama yang namanya Abdul Nabi, itu bukan dalil. Itu bukan dalil Quran dan Sunnah Nabi SAW. Benar atau tidak? Ini kata ini. Yang boleh kata benar atau tidak adalah Nabi SAW. Jika tak ada pada Quran dan hadis, ini baru cerita lain. Kalau tak ada dalil Quran, tak ada dalil hadis dalam satu masalah itu, maka kat sinilah ulama' ada banyak kaedah-kaedah lain. Dia pakai qiyas, dia pakai ijma'. Ijma' tu maksudnya apa? Ijma' kesepakatan para ulama' tentang satu perkara. Qiyas, maksudnya gunakan hukum yang telah sedia ada dalam Quran, kita qiyaskan dengan hukum yang tak ada dalam Quran. Kita ada contoh macam dadah lah paling mudah. Kalau kita bincang masalah qiyas, dadah tu paling mudah sekali. Dalam Quran tak ada dadah. Jangan pula dia kata fi amadin mumaddadah tu. Itu tak kena. Itu lain, itu cerita lain. Fi amadin mumaddadah tu cerita lain. Kata dadah ada ustaz, fi amadin mumaddadah, bukan. Ini dadah tak ada dalam Quran. Jadi kita boleh kata declare dadah tu haram. Ustaz dari Quran dan Sunnah tak ada. Orang kata tak ada dalil dari Quran dan Sunnah kata dadah tu haram. Dia pakai kat kita balik kaedah tu. Dia kata dadah ni haram. Ustaz cakap ada dalil Ustaz dalam Quran. Maka kat sini kita pakai qiyas. Maka kita pakai qiyas. Qiyas tu macam mana? Kita menyamakan, tengok ilhaq, meletakkan hukum yang tidak ada dalam Quran dengan hukum yang telah sedia dalam Quran, kerana padanya ada illah yang sama, ada sifat yang sama. Contohnya arak haram sebab apa? Zawalul aql, menghilangkan fungsi akal. Jadi dadah dia ada illah yang sama juga, hilangnya fungsi akal. Jadi arak itu haram kerana hilangnya fungsi akal, maka dadah juga haram kerana hilangnya fungsi akal. Itu panggil qiyas. Dan seumpama dengannya. Lepas tu datang pula lepas tu sumber-sumber yang lain, istishab, istihsan. Dan ini kita kena ngaji usul fiqh. Namun asal dia tu Quran dan Sunnah. Nampak, lihat pada qiyas pun tadi dia tengok juga pada Quran dan Sunnah. Dia tidak ambil semata-mata hawa nafsu. Betul Allah kata wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Hendaklah kamu berhukum dengan hukum Allah dan jangan kamu ikut hawa nafsu mereka. Dalil bahawa orang yang tak ikut Al-Quran dan Sunnah, maka dia ikut hawa nafsu. Sebab tu dia tak ada istilah saya tak ikut mana-mana. Faham ni? Ada orang kata saya bersifat objektif, saya tak ikut mana-mana. Dia kata saya tak ikut mana-mana, tak Islam, tak kafir, tak Yahudi. Kamu ikut hawa nafsu kamu. So dalam Islam ni tak ada istilah, tak ada saya tak ikut Quran, saya tak ikut Bible, tak ikut apa Inggeris punya hukum, saya berada di tengah-tengah. Tak ada. Tengah-tengah itu hawa nafsu. Apa yang selain daripada Quran itu adalah hawa nafsu. Allah Ta'ala kata dalam Quran, "Famadha ba'dal haqqi illa dhalal." Tidaklah lepas kebenaran itu melainkan kesesatan saja. Maksudnya Al-Quran Sunnah itu benar, selain Al-Quran dan Sunnah itu kesesatan. Habis itu ustaz tak boleh dah ikut pandangan orang kafir langsung. Pandangan orang kafir itu boleh ikut kalau pendapat tersebut sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jangan silap faham.
Jangan pula kata macam tu tak boleh baca langsung lah buku kafir. Saya tak boleh baca lah. Belajar komputer tak boleh baca buku komputer kafir. Belajar buku akaun tak boleh baca buku komputer akaun. Belajar psikologi tak boleh baca buku psikologi kafir. Ustaz kata tak boleh baca, melainkan Quran dan Sunnah je, lain kena buang. Bukan macam tu maksudnya. Maksudnya apa yang tak kena dengan Quran dan Sunnah, tak tepat dengan Quran dan Sunnah, maksudnya kita buang. Itu maksudnya. Datang pendapat tu daripada mana-mana dah. Hamba Allah datang, orang kafir, orang Islam, atau Yahudi sekalipun. Kalau benda tu benar, benda Quran benar. Kan pernah seorang lelaki Yahudi datang ke Nabi SAW. Dia tu, wahai Muhammad, Allah Ta'ala telah mencipta bumi ini atas satu jari, langit satu jari, pokok-pokok semua satu jari, ala isba', ala isba', ala isba'. Maksudnya Nabi buat cipta dengan satu jari, satu jari, satu jari, satu jari. Nabi tak ada ketawa. Nabi ketawa. Nabi tersenyum. Nabi senyum tanda setuju. Benar. Seperti kata Yahudi tadi. Yahudi kata ada azab kubur. Mula-mula Nabi tak setuju. Datang wahyu kata adanya azab kubur lepas tu. Mula Yahudi datang jumpa Aisyah, ceritakan bahawa ada azab kubur. Aisyah beritahu Nabi. Nabi macam mula-mula tak ada pun, sebab tak dapat wahyu lagi. Sebab tak dapat wahyu lagi. Kemudian Nabi lepas itu meminta perlindungan daripada Allah daripada azab kubur. Seperti dalam solat kita, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Nampak tak? Mula-mula KIV. Apa-apa idea dalam dunia, daripada kafir mana ke, Islam ke, KIV dulu idea tersebut. Jangan terus terima. Kita baca surat khabar, baca majalah, baca macam-macam, KIV dulu. Setelah saya tak tahu dalil hukum tersebut. Kemudian tengok ada dalil, kena, terima. Tak terima, tak kena, diamkan. Tak usah pakai. Itu kaedah kita agama. Kita tidak. Kita telan dulu, dah kenyang, lepas tu barulah ustaz kata tak boleh. Allah, ustaz tak boleh. Macam dululah, masa forex dulu. Ustaz masuk dulu. Bukan ustaz ni, ada ustaz juga yang masuk. Dia masuk forex dah belanja berjuta-juta. Kata Allah ustaz, saya baru tahu dah haram forex tersebut. Dah kata-kata ribu dah. Nak buat macam mana ustaz? Duit tu nak buang dalam sungai ke? Ustaz tu pening. Ustaz nak jawab pening. Boleh ikut hukum, tak ada ambil duit tersebut. Haram. Tapi 300 ribu ni ustaz, 500 ribu ni ustaz. Ustaz dah pun pening. Nampak tak? Kan bagus kalau sebelum tu dia dah tanya awal, apa hukum masuk forex ni ustaz? Barakallahu fikum. Ini kita contohnya, kita buat tindakan kita Al-Quran, kalamullah dan sunnah Nabi SAW yang maksum, dan tidak berbicara dengan ikut hawa nafsu. Hawa nafsu itu selain Al-Quran dan sunnah itu hawa nafsu. Ittabi' wala tabtadi'. Ahwa tu juga para ulama salaf kita menggelarkan golongan yang tak ikut Al-Quran dan sunnah sebagai golongan hawa nafsu. Jangan ingat golongan hawa nafsu ni hanyalah hawa nafsu dia ni kuat seks, bukan. Ada setengah orang dia bukan apa golongan yang ikut hawa nafsu ni ialah golongan yang kuat seks ataupun yang gila kuasa ataupun nak bukan. Dia mungkin orang yang paling warak sekali yang beribadah, tapi dia ahlul ahwa wal bidah. Macam mana tu ustaz? Sebab dalam masalah-masalah akidah dia tak ikut Al-Quran dan sunnah. Seperti yang disebutkan oleh para Humaid bin Abdul Rahman Al-Himyari dan juga Yahya bin Ya'mar. Hadis yang mula-mula sekali, hadis sahih Muslim tu. Kan dia kata Yahya bin Ya'mar datang dari Iraq. Pernah dengar hadis tak? Dan juga Humaid bin Abdul Hamid Al-Himyari. Dua orang ni datang dari Iraq. Dia kata kita ni kalau kita pergi umrah atau pergi haji, kita jumpa sahabat, kita kena tanya sahabat berkenaan dengan apa yang berlaku kat negeri kita kat Iraq. Apa yang berlaku kat negeri dia? Iaitu golongan yang menolak qada dan qadar, Al-Qadariyah, namanya Ma'bad Al-Juhani. Bila dia jumpa pihak Mekah, yang orang pertama sekali yang dia jumpa adalah Umar Al-Khattab, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Al-Khattab.
Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia kata apa? Wahai Abu Abdurrahman, anak Umar Khattab juga, kami dapati di negeri kami orang yang menisbahkan diri mereka kepada ilmu. Maksudnya orang yang alim, yang orang nampak dia macam orang alim. Wa yaqra'unal Quran, dan baca Quran. Tetapi mereka menolak qada dan qadar. Mereka kata bahawa al-amru unuf. Mereka kata bahawa setiap urusan di dunia ini Allah Ta'ala ketahui selepas perkara itu terjadi. Masya Allah. Dia kata Allah Ta'ala hanya tahu perkara tersebut setelah perkara itu terjadi. Ini qadariyah yang kufur, yang menolak ilmu Allah yang azali. Yang kita beriman bahawa Allah Ta'ala telah mengetahui apa yang telah berlaku, apa yang akan berlaku, apa yang sedang berlaku, apa yang tidak berlaku, dan apa yang berlaku sekiranya perkara yang tidak berlaku itu berlaku. Kita bincang banyak kali masalah. Jadi golongan ini sampai ke apa Ibn Umar kata? Katakan kepada mereka bahawa aku berlepas diri daripada mereka dan mereka tak ada kena mengena dengan aku, dan tidak akan masuk syurga, tidak akan bermanfaat seseorang itu walaupun disedekahkan sebesar gunung Uhud emas, sehinggalah dia beriman dengan qada dan qadar. Apa poin saya nak kata? Poinnya adalah tidak semestinya golongan yang mengikut hawa nafsu ini adalah orang yang tak baca Quran. Bukan ahli maksiat. Mungkin dia bukan ahli maksiat, tapi dia adalah orang yang telah mengikut hawa nafsu dalam masalah agama, masalah akidah. Contoh lain, Khawarij yang paling jelas. Dia banyak kali kan Nabi SAW sebut. Nabi kata Khawarij ni, golongan yang sesat ini, dia kata apa? Nabi kata tukhiruna salatakum salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamikum wa siyamakum ma'a siyamihim. Yang kamu akan nampak solat kamu, kalau bandingkan solat mereka, kamu akan nampak solat kamu ni lekeh. Kalau kamu bandingkan puasa kamu dengan puasa mereka, kamu akan nampak puasa kamu lekeh. Dan bacaan Quran kamu, kalau bandingkan bacaan Quran mereka, kamu akan nampak bacaan Quran kamu ni lekeh. Maksudnya sikit. Tetapi bacaan Quran mereka la yujawiz taraqiyahum, tak lepas tenguruk mereka pun. Dalil bahawa tak semestinya orang yang baca Quran, kuat Quran, kuat salat, kuat puasa itu berada di atas jalan kebenaran. Dalil yang sangat jelas. Dan bawa kepada kita benda untuk kita berfikir, kenapa Nabi sebut orang yang solat tapi dia sesat, orang yang puasa tapi dia sesat, orang yang baca Quran tapi dia sesat. Bukankah Ustaz kata kena pegang Quran dan Sunnah? Bukankah Ustaz kata kena pegang dengan hadis, kena belajar Quran dan Sunnah dengan hadis? Ya, kena belajar Quran dan Sunnah dengan hadis, tapi cara dia faham cara yang salah, maka dia juga terjatuh dalam golongan al-ahwa. Jadi kat sini ilmu baru yang kita belajar hari ini, iaitu tak semestinya orang yang hawa nafsu itu adalah orang yang kuat syahwatnya, tidak. Tetapi orang yang kuat hawa nafsu juga orang yang menolak kebenaran daripada Quran dan Sunnah, walaupun dia berserban, walaupun dia kuat semayang, walaupun dahinya lebam. Dia mungkin jadi orang yang ikut hawa nafsunya jika dia menolak Quran dan Sunnah Nabi SAW. Okay? Adapun manusia selainnya, betapa tinggi darjatnya, terkadang ia melakukan kesalahan. So apa kita berpijak atas dua ni, tidak berpegang pada Quran dan Sunnah dan hadis Nabi? Sebab Quran dan Sunnah lah maksum. Quran dan Sunnah maksum, tidak ada kesalahan. Jadi kalau kita berpegang pada dalil, maka kita akan jauh daripada kesalahan. Lagi kuat pegang pada dalil dan kefahaman yang sahih, lagi kurang kita daripada kesalahan. Atas dasar inilah kita orang Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahli Sunnah Firqah Najiyah, kita boleh declare ini benar, ini salah. Sebab apa? Padanya ada dalil, ini benar, ini salah. Sebab ada satu lagi golongan dalam dunia ni, golongan sosataiyah. Ini kalau jatuh kahidah juga. Ada golongan dia kata apa? Kebaikan ini, kebenaran ini, dia tak ada absolute truth. Dia kata, there is no absolute truth.
Kebenaran itu suatu yang nisbi, subjektif. Benar pada pendapat engkau tak mesti benar pada pendapat aku. Itu golongan sekarang ni. Baik pada pendapat engkau tak mesti baik pada pendapat aku. Jadi engkau tak boleh declare benda yang baik pada mata engkau untuk benda tu maksudnya baik untuk aku juga. Sebab tu aku tak terima. Sebab tu dia tak boleh terima. Tak boleh semua, tak boleh minum arak, tak boleh buat pesta arak, tak boleh. Dia tak boleh terima poin kita tak benarkan pesta arak. Dia kata, ya, arak tu tak bagus untuk engkau, tak berakhlak untuk engkau, tapi bagi kami okey. Jadi kau tak boleh nak maksa apa nilai engkau ke atas kami. Dia kata macam tu. Sebab bagi mereka kebenaran itu bersifat subjektif, nisbi, dia tak ada absolute truth. Ini akidah ini sejak zaman Aristotle lah ada dah. Zaman Plato dah ada dah. Akidah yang kata kebenaran ini tak ada. Kita tidak. Kita orang Muslim mengatakan bahawa siapa yang berada di atas Quran dan Sunnah dan kefahaman yang benar terhadap Quran dan Sunnah tadi, dialah yang berada di jalan kebenaran. Dan kefahaman yang benar tadi dia punya kefahaman salafus salih. Kita golongan liberal benda ni nak siapa bawa. Kata Quran dan Sunnah ikut faham siapa? Dia kata jangan ikut lagi fahaman Ibn Abbas. Ibn Abbas duduk zaman lama dah. Jangan ikut lagi kefahaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lama. Zaman dia tak ada iPad, tak ada ni semua. Takkan nak ikut pendapat dia, dia. Kita kena faham Quran dan Sunnah ikut cara zaman sekarang faham Quran dan Sunnah. Dia kata macam tu. Nampak macam bagus, canggih pendapat ni. Betul lah, kita kena bergerak ke depan, maju dan moden. Rupanya pendapat inilah yang akan merosakkan otak-otak orang Islam. Maka dia kembali kepada memahami Quran dan Sunnah bukan cara sahabat faham lagi dah, ikut cara dia faham. Itu yang datangnya pendapat dia kata kahwin campur boleh tanpa tukar agama, solat tak pakai bahasa Arab boleh. Lepas tu dia solat boleh cakap English. Allah the great. Orang putih, orang sembilan Allah maha godang. Orang jawab Allah maha gede. Gede. Boleh pakai. Boleh pakai bahasa masing-masing. Tak benar. Sebab kefahaman itu kefahaman yang salah. Wanita tak perlu lagi berhijab. Sebab kefahaman dia kefahaman yang dia kata tak boleh. Yang berhijab ni ialah orang dulu punya. Allah Ta'ala kata dalam Quran, jaga modesty. Modesty, tahu modesty? Jaga akhlak. You pakai modest, yang ni elok nampak dah. Sebab tu satu pentafsir Quran yang sangat terkenal di Indonesia, pentafsir Quran, siapa nama dia? Siapa tahu nama dia? Anak dia tidak berhijab. Bukan sebab anak tak berhijab sebab dia dah nasihat anak dia tapi dia nak degil, bukan. Kata bagi saya hijab ni tidak wajib. Siapa nama dia? Siapa kenal nama dia? Quraish Shihab. Bukunya orang kita sejak 10 tahun yang lepas belajar tafsir, banyak orang beli buku dia. Tafsir Quraish Shihab. Tafsir dia seronok lah sebab dia cerita dalam-dalam masalah perkataan apa semua. Seronok. Rupanya tafsiran dia penuh dengan pemikiran liberal, Syi'i dan juga campur-campur semua. Bila dia liberal, dia tak ambil Quran dan Sunnah kerana kefahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka dia boleh ambil apa saja pemikiran dalam dunia ni yang nampak bagus. Akhirnya caca merbah. Lepas kita kata sebab yang lain itu tidak maksum. Jadi ustaz, kalau ustaz kata tidak, yang lain tidak maksum, kenapa kita kena ikut kefahaman para sahabat? Kalau ustaz kata sahabat juga tidak maksum, kenapa kena ikut kefahaman sahabat? Wah, soalan. Kena trik lagi yang nak jawab macam mana? Kalau ustaz kata tadi Quran, Sunnah, yang lain tak maksum, sahabat maksum tak ustaz? Dah cerita balik. Dia cuba nak kona kita. Dia kata sahabat memang tak maksum. Apa itu ustaz? Apakah ustaz kata Quran, Sunnah ikut kefahaman para sahabat? Kita kata sahabat tak maksum secara individu, tetapi apa yang mereka telah ijma' sepakat itu maksum. Ijma' zaman moden ni pun, kalau semua ulama sepakat bahawa dalam satu hukum, itu dah kira ijma', tak boleh lawan. Lawan ijma' tu kufur.
Apatah lagi ijma'nya para sahabat. Lagilah tak boleh lawan. Dalilnya sungguh banyak lagi dalam Quran. Yang kita lalu dah ayat-ayat. Apa yang kita dah sepakat? وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ dan mengikut jalan bukan orang mukmin. Orang mukmin zaman Nabi siapa? Sahabat. Ya, para sahabat individually dia mungkin boleh silap. Betul tak? Yes. Betul ada sahabat dia suruh letak daun dekat pokok dia, dekat kubur dia, dia pesan. Ada sahabat tak ada air, dia golek-golek atas pasir. Nak mandi wajib kan? Dia tak tahu tayamum je, dia golek atas pasir, golek. Dan Nabi kata apa? Ada sahabat yang Allah Ta'ala kata kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah sehingga kamu nampak benang putih dan benang hitam. Jelas. Selagi nampak benang putih dan benang hitam. Maksudnya kalau nampak benang putih dan benang hitam, nampak perbezaan dia dengan jelas, boleh makan dan minum lagi ketika bulan puasa. Sahur lah ni. Sebab tu bukan ada jam. Jadi sebahagian yang dia faham ayat tu macam mana? Diikat benang putih, diikat benang hitam kat tangan, dekat kaki dia. Bila malam, boleh nampak beza lagi, boleh makan. Maknanya tak boleh nampak beza, maksudnya gelap lah. Bila nampak je perbezaan, maksudnya dah siang. Dah siang orang tak boleh makan dah. Diikat. Bila sampai kat Nabi itu bukan. Benang putih itu apa dia? Iaitu waktu fajar. Makan dan minum sehingga nampak benang putih di kaki langit. Maksudnya benang putih itu adalah waktu fajar sadiq. Bila fajar sadiq dia tak boleh makan dan minum lagi dah. Para sahabat tadi silap faham tak? Silap faham. Para sahabat secara individu mungkin boleh silap. Tapi apa yang mereka sepakati itu, kefahaman mereka itu tak boleh silap. Kalau kita tafsir Quran, berkata Ibnu Abbas, berkata Mujahid, berkata ni, tak boleh nak lawan lagi dah. Faham tak? Ini kita kata kefahaman para sahabat salih. Kita faham masalah betul-betul supaya tak kita di masa orang muda sekarang tak kena tipu oleh orang macam ni. Okey, seterusnya dia kata apa? Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu khata', buat kesilapan, dan sebaik-baik orang buat kesilapan itu ialah orang yang bertaubat. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, tidak seorang pun sesudah Nabi SAW melainkan ucapannya diambil atau ditinggalkan. Ini ma'ruf, kata-kata ini terkenal sekali. Tidak ada seorang pun sesudah Nabi SAW melainkan ucapannya boleh diambil dan boleh ditolak. Pendapat kita manusia, boleh nak makan apa? Saya rasa nak makan kuih tiaw lah sedap. Dah lama tak makan kuih tiaw, asyik makan daging ni bulan puasa ni. Bulan puasa lah, musim haji ni. Kita makan ayam pula lah. Pendapat ustaz tertolak. Kami masa hari haji tu kami tak makan daging sangat. Boleh tak tolak? Boleh tak boleh? Jadi ustaz tak boleh tolak pendapat. Bukan. Ustaz pendapatnya boleh diambil dan boleh tolak. Tapi kalau ustaz kata kita korban afdal akikah ni, korban haji akikah tak digabung-gabungkan, ataupun kita kata afdal korban ni lembu ataupun kambing. Satu kambing tu bagus kita buat. Kambing afdal, warnanya hitam, warnanya putih afdal. Belasah hadis Nabi SAW sekian dan sekian. Maksudnya tak afdal kambing kami, tak boleh. Kalau ada Quran dan Sunnah tak payah lawan. Itu maksud dia. Betul kata Imam Malik, tak seorang musuh Nabi SAW melainkan ucapan diambil atau ditinggalkan, ditolak kecuali Nabi SAW. Dia ucapan selalu diambil dan diterima. Dan sehingga kepada sahabat radhiyallahu ta'ala bila nak bagi pendapat, dia katanya, ya Rasulullah, pendapat kau ni pendapat yang wahyu ke atau pendapat kau sebagai manusia? So dia tahu kalau wahyu tak ada cara nak lawan. Tak ada cara nak untuk beri pendapat yang lain. Kalau datang pada wahyu Allah, maka para sahabat kata tak ada can lagi nak beri pendapat yang lain. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, maka lil mu'min wala mu'minatin idza qala Allahu rasulahu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Tak boleh bagi seorang mukmin dan orang mukminah, bila Allah Ta'ala buat satu hukum dan Rasul buat satu hukum, kita ambil pilihan yang lain pula.
Tak boleh. Tak boleh kita ambil pilihan yang lain. Kalau Allah Ta'ala kata ini pilihan kita, ini pilihan kita. Supaya zuhur 4 rakaat, tak ada pilihan lain. Golongan selamat adalah para al-hadis. Ini penting. Tentang mereka Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran. Sentiasa nanti umatku nanti ada di atas kebenaran. Kalau pejuang kebenaran, maksud di atas kebenaran lah. Dalil bahawa ada golongan yang sesat yang banyak, betul tak? Sebab bila sebut golongan fi'ah, maka dia bukanlah majoriti yang berada di atas jalan kebenaran. Dalil bahawa majoriti itu tidak berada di atas kebenaran. Illa ma rahimahullah. La yadurruhum, tidak membahayakan mereka, man khadalahum, siapa yang menghina mereka. Maksudnya bukanlah tidak bahayakan mereka. Imam Ahmad kena bahaya tak? Imam Ahmad kena penjara. Itu bahaya tu, terkena tu. Ibn Taymiyah kena penjara tak? Bahkan mati dalam penjara. Lagi Imam Syafi'i kena, Imam Abu Hanifah kena, dan seterusnya. Cucu kepada Syekh Abdul Wahab dibunuh dan digantung mayatnya di Turki ataupun di Mesir. Kena juga. Jadi maksudnya apa dia? Tidak membahayakan mereka, iaitu kepada akidah mereka. Macam mana kena pun mereka tetap juga di atas kebenaran. Yang menghinakan mereka hingga datang keputusan Allah, iaitu hingga datanglah hari akhirat kelak. Dalam hadis ni berkata, sentiasa umatku berada jalan kebenaran. Tak sebut pun ahli hadis, ustaz. Macam mana penulis buku ni dia boleh kata pula golongan yang selamat adalah para ahli hadis? Tak sebut pun. Cuba tengok dalam tu, cuba tengok betul-betul hadis tu. Di mana disebut ahli hadis dan hadis tu? Sentiasa ada golongan umatku yang perjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang menghinakan mereka sehingga datang keputusan Allah. Sebut ahli hadis ada tak? Macam mana penulis boleh kata macam tu? Dekat sini ada soal penulis, dia lihat kepada apakah huraian terhadap hadis ni. Dalam buku ni ada bab tersebut, huraian terhadap hadis ni. Kita lompat ke surat, lompat dulu jauh sikit, buka muka surat 17. Ya. Yang tu Taifah Mansurah, kelompok yang mendapat pertolongan. Surat apa? 15. Saya punya iPad lain sikit. Buka surat 15. Dalam hadis tadi Nabi kata golongan yang selamat adalah golongan yang memperjuangkan kebenaran. Dan penulis kata golongan memperjuangkan kebenaran itu adalah ahlul hadis. Bila sebut ahlul hadis ni bukanlah orang kata pakar hadis. Jangan silap faham. Jangan silap faham. Kalau tidak, ramai lah tak boleh jadi. Kita dalam kelas tak boleh jadi lah golongan selamat. Siapa ahlul hadis kat sini? Ada siapa hafal 100,000 hadis? Yang cakap dia pun tak hafal 100,000 hadis. Ahlul hadis ini bila sebut ahlu sunnah, ahlul hadis, maksudnya apa? Orang yang menisbahkan dirinya, yang pegang pada Quran dan juga pegang pada hadis Nabi SAW. Kita baca muka surat 15 tu untuk mendapat jawapan siapakah Taifah Mansurah yang mendapat pertolongan Allah Ta'ala tadi. Mari kita lihat uraian berikut. Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, sentiasa ada sekelompok daripada umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka sehingga datang kepada mereka keputusan Allah. Rasulullah SAW bersabda pula, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum, bila rosaknya ahli Syam maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Wala tazalu ta'ifatu ummati mansurun, sentiasa umatku nanti mendapat pertolongan. La yadurruhum man khadalahum hatta taqumus saa'ah, dan tidak membahayakan mereka sehinggalah datangnya hari kiamat. Jadi bila kita huraikan sehingga datang urusan Allah Ta'ala tadi, keputusan Allah datangnya hari kiamat. Okey, dengar ni apa Ibnu Mubarak kata.
Ibn Mubarak ni Abdullah bin Mubarak, ulama hadis di kalangan tabi'in yang terkenal. Hum indi ashabul hadis. Menurutku mereka adalah ashabul hadis. Ashabul hadis maksudnya apa? Para ahli hadis. Imam Bukhari menjelaskan, qala Ali bin Al-Madini. Menurut Ali Al-Madini, Ali siapa? Guru Imam Bukhari lah. Hum ashabul hadis. Mereka ialah ashabul hadis. Imam Ahmad berkata, illam takun hadhihi ta'ifatun mansura ashabal hadis fala adri man hum. Jika kelompok yang mendapat pertolongan itu bukan ashabul hadis, maka aku tidak mengetahui siapa lagi sebenarnya mereka. Nampak? Imam Syafi'i lah. Kita Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i pula berkata kepada Imam Ahmad, engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Nampak? Imam Syafi'i dia kata ke anak murid dia, Imam Ahmad anak murid dia, engkau lagi pandai hadis daripada aku. Dan dalil bahawa Imam Syafi'i mengiktiraf Imam Ahmad. Datang orang Malaysia bila ikut mazhab Hanbali tu dia kata sesat je. Orang Melayu ni dia boleh mazhab Syafi'i je. Orang Melayu mazhab Hanbali dia kata sesat. Orang Arab boleh mazhab Hanbali. Orang Melayu tak boleh mazhab Hanbali. Jadi kalau orang Melayu jadi imam baca bismillah belahan, terus dia kata sesat dia terus. Jadi kalau orang Arab baca bismillah belahan okey je. Bulan puasa kan, bila datang imam jemput dari Mekah, imam tak baca bismillah kuat tu. Alhamdulillahirabbil alamin, lepas sembahyang salam semua orang, masya-Allah imam Mekah salam. Ha? Kalau ustaz Melayu datang, alhamdulillahirabbil alamin, bismillah belahan. Ustaz ni sesat. Tak cerita lain, cerita selingan. Imam Syafi'i mengiktiraf Imam Ahmad. Apa kata dia? Antum a'lamu bil hadis minni. Engkau lebih faham hadis daripada aku. Fa idza ja'akumul hadis, bila datang pada kamu hadis yang sahih, fa'alimuni, maka ajarlah aku hadis tersebut. Masya-Allah. Imam Syafi'i ni tawaduk betul lah daripada anak murid dia. Tawaduk, dia kata anak muridku, kalau kau tahu hadis, kau ajar aku tau. Tak ada ustaz setengah guru. Aku dah tahu dah hadis tu, jangan dah nanti tak tahu. Saya tahu hadis tu. Dia malu nak mengaku tak tahu hadis depan anak murid dia. Hatta adhhabu ilaihi sawa'an kana hijaziyan aw kufiyan aw basariyan, sehingga aku bermazhab dengannya, mazhab dengan hadis tersebut, baik ia mazhab Hijaz, Kufah maupun Basrah. So, masa tu Hijaz ashabul hadis, masa tu dekat Basrah ashabul ra'i, pendapat dan lain-lain. Tapi Imam Syafi'i tak kisah datang dari mana pun, utara, selatan, timur dan barat, asalkan datang daripada hadis, aku terima. Ini sikap yang betul. Kita tidak. Dia datang dengan ustaz kata hadis, tak boleh tengok ustaz tu belajar mana tu. Dia tengok ustaz dah buat hadis sahih pula tu. Dia balik rumah dia cek hadis, betul dalam kitab tafsir ada sebut benda ni, sahih pula hadis tu. Petikai lagi. Tak boleh pakai ustaz tu, ustaz muda. Ustaz kita yang tua ni lama cakap okey je. Dia pakai muda pula. Atau ustaz ni dia cakap UAE je. Ustaz ni cakap Al-Azhar. Dia cakap Tarim Hadramaut tau, tempat wali-wali. Tak boleh macam tu. Hadis, tentang hadis terima. Tak payah lawan hadis kerana sebab faktor tersebut. Datang semua dengan specialist study dan pendalaman di bidang sunnah serta hal yang berkaitan dengannya, menjadikan para ahlul hadis sebagai orang yang paling memahami tentang sunnah Nabi SAW. Jadi bila al-hadis boleh kita faham dua. Satu, orang yang pakar hadis. Yang kedua, orang yang pegang pada hadis Nabi SAW. Jadi mazhab akidah al-hadis ni ialah akidah yang diberikan, yang dibawa oleh ulama-ulama hadis kita. Imam Syafi'i ulama hadis tak? Yes. Imam Ahmad ulama hadis. Jadi ikutlah akidah Imam Ahmad, ikutlah akidah Imam Syafi'i, ikut akidah Imam Malik, ikut akidah Imam Abu Hanifah. Nampak? Mereka hanya fanatik. Para al-hadis, semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka, tidak fanatik terhadap pendapat tertentu. Betapa tinggi pun darjat orang tersebut, mereka hanya fanatik kepada Rasulullah SAW. Jadi fanatik boleh tak? Boleh fanatik tak? Boleh. Tapi fanatik kat siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau orang kafir kata the fanatic followers of the Prophet Muhammad, yes, dia kata we are proud fanatics. We are proud to be fanatics of Prophet SAW. Dan kita sangat berbangga menjadi fanatik pada Nabi SAW. Tak ada masalah.
Tapi jangan dia jadi fanatik yang bodoh. Masalahnya ada setengah orang fanatik tapi dia bodoh. Tak maaf lah cakap bodoh kasar, fanatik tapi fanatik yang jahil. Lalu dia kononnya nak pertahankan hadis Nabi, rupanya dia merosakkan lagi sunnah Nabi SAW. Contohnya apa? Pertahankan Nabi, dia pergi pecahkan kita orang, buat apa demonstrasi. Dia hina Rasulullah, ada orang hina Rasulullah, dia pun demonstrasi, dia marah, dia pergi bakar kita orang. Apa kena mengenai kita orang tu dengan tak sama. Tunjukkanlah kemarahan, cukup. Tapi janganlah sampai nak bakar kereta orang tak ada kena-mengena. Itu betul. Itu fanatik yang kita kata, fanatik yang sisi yang jahil. Fanatik yang benar, fanatik yang ikut sunnah Nabi SAW. Berbeza hal dengan mereka tidak tergolongan ahlul hadis dan mengamalkan kandungan hadis. Mereka fanatik terhadap pendapat-pendapat imam mereka, padahal imam itu melarang hal tersebut, sebagaimana para ahli fanatik terhadap sabda Rasulullah SAW. Kerana tidaklah mengherankan jika ada ahli hadis adalah sekelompok yang mendapat pertolongan dan golongan yang selamat. Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syarafu Ashabil Hadis, cantik kitab ni, Syarafu Ashabil Hadis, kemuliaan para ashabul hadis disebut panjang tu. Jika as-sahibur ra'i, orang mengambil pendapat semata-mata, disibukkan dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya, lalu dia mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan saya dia akan mendapat sesuatu yang membuatnya tidak lagi memerlukan lagi selain sunnah. Nampak tak? Kalau orang mengaji hadis betul-betul dalam, dia dah rasa benda lain tak perlu dah. Benda lain tak perlu ni maksudnya masalah agama, bukan masalah dunia. Dalam masalah agama, dia tak akan ambil pendapat orang lain dalam masalah agama. Sebab ada hadis. Bila cakap ada hadis, dalil. Sebab sunnah-sunnah Rasulullah SAW mengandungi pengetahuan tentang dasar tauhid, menjelaskan tentang janji dan ancaman Allah, sifat Allah Tuhan semesta alam, menggambarkan perihal sifat syurga dan neraka. Jadi nak cerita pasal syurga dan neraka, nak cerita pasal akidah, nak cerita pasal tauhid, semua ada hadis dia. Semua ada hadis detail. Di dalam hadis terdapat kisah-kisah para nabi, berita-berita orang zuhud, kepada kasih Allah, nasihat-nasihat yang mengenai yang mengena, yang kena, nasihat-nasihat yang bagus. Dapat para ahli fiqh, khutbah-khutbah Rasulullah SAW dan mukjizatnya. Dalam hadis terdapat tafsir Quran dan peringatan yang penuh bijaksana, pendapat-pendapat sahabat tentang pelbagai hukum dan terpelihara. Allah menjadikan ashabul hadis sebagai tiang pancang syariat. Nampak tu? Dengan mereka setiap bid'ah yang keji dihancurkan. Yalah. Bila ahli bid'ah bawa pendapat, dia kata mana ada hadis kata lain. Nampak tak? Dia duduk ni apa, jadikan kubur sebagai binaan. Dia kata tak boleh, hadis kata tak boleh buat binaan tu kubur. Nampak tak? Dia yang pertahankan, dia yang menolak benda-benda ni semua. Dia kata mohon kepada kuburan, Nabi kata tak boleh. Jangan mohon kepada kuburan, tak boleh. Haram. Syirik kepada Allah. Dan ada ni hadis Nabi SAW yang banyak dalam masalah tersebut. Okay. Mereka adalah pemegang amanah Allah di tengah para makhluknya. Yes. Memegang amanah Allah maksudnya orang yang hafal hadis, dia memegang amanah Allah. Macam mana orang tak hafal hadis nak bercakap pasal agama? Okey. Perantara antara Nabi dan umatnya, perantara dengan Nabi dan umatnya. Yes, tanpa al-hadis kita tak tahu hadis-hadis Nabi SAW. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam memelihara kandungan matan hadis, cahaya mereka berkilauan dan keutamaan mereka sentiasa hidup. Setiap golongan yang cenderung kepada nafsu, jika sedar, pasti kembali kepada hadis. Tidak ada pendapat yang lebih baik selain para ahli hadis. Bekal mereka kitabullah dan sunnah Nabi SAW adalah hujah mereka. Rasulullah kelompok mereka, dan kepada beliau nisbah mereka. Mereka tidak mengindahkan berbagai pendapat selain merujuk pada Rasulullah. Nampak ni sikap kita. Pendapat ini kata ini kata ini kata ini. Ustaz confuse lah ustaz, pening. Ambil yang mana ada dalil. Ambil mana yang ada dalil. Kan? Ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata tak boleh. Jangan pening makcik. Ambil pendapat baru ustaz mana yang bawa hadis Nabi SAW. Itu cerita dia. Okey? Ustaz. Yes. Kaitan dengan itu, ada yang kata hadis mengharamkan puasa hari Sabtu. Kebetulan itu Arafah hari Sabtu. Lepas tu kita kata cara faham hadis juga ialah kita ikut cara faham macam mana para ulama faham. Okay? Tidak dinukilkan qaul, melainkan sebahagian saja yang menukilkan qaul bahawa ada para salaf yang tidak berpuasa pada hari Sabtu. Dalil bahawa mereka faham hadis tersebut tak macam mana yang difahami oleh sebahagian yang lain.
Kalau dia kata apa, la tasumunya mustabt. Kalau jangan kamu puasa hari Sabtu. Kalau kamu puasa hari Sabtu, maka bukalah illa maftarada alaikum, apa yang telah fardu ke atas kamu. Kalau kamu puasa juga, makanlah kulit-kulit kayu apa ya, buka puasa. Hadis tersebut tidak difahami oleh majoriti salaf. Tidak difahami larangan secara apa kita kata langsung, maksudnya kerana Sabtu itu langsung haraman langsung hari Sabtu tersebut. Mereka faham bahawa yang diharamkan itu adalah haram sekiranya mengkhususkan puasa Sabtu tu kerana Sabtu tersebut. Faham tak? Buat puasa saya nak puasa sebab ni hari Sabtu, itu yang dilarang. Adapun sekiranya terkena pada tarikh-tarikh yang tertentu, tarikh pada hari Arafah, hari Ashura, ataupun hari apa, hari-hari yang lain, maka majoriti salaf tak memandang sebegitu. Tapi kita dalam yang sama, kita mengiktiraf juga pendapat yang kata tak boleh. Sebab dinukilkan dari sebahagian salaf yang faham bahawa tak boleh puasa Sabtu walaupun puasa hari Arafah. Dan ini pendapat Syekh Albani rahimahullah ta'ala di masalah ini. Ada pendapat yang pertama tadi ialah pendapat majoriti ulama fuqaha, majoriti yang berpendapat sedemikian. Satu. Yang kedua, sebahagian fuqaha ahli hadis memandang hadis tersebut dhaif, lemah. Sebahagian ahli hadis memandang hadis hari Sabtu tadi itu hadis yang lemah, muttarib, padanya ada ittirab, ada kegoncangan, ada kelemahan, maka dia tak pakai hadis tersebut. Ya, ada dua masalah. Pertama, kesahihan hadis. Tak semua ulama sepakat kata hadis itu sahih. Okey. Jadi katakanlah yang kata sahih pula. Yang kata sahih pula, mereka berbeza pendapat. Adakah larangan Sabtu tu larangan secara pasti terus haram, secara mutlak, atau kerana ada sebab tertentu? Maka majoriti memahaminya yang haramnya puasa hari Sabtu itu adalah kerana hari Sabtu. Dan sebahagian lain, sebahagian kecil berpendapat bahawa jadi dia masih lagi tak keluar daripada hadis Nabi. Nampak tak? Dia masih lagi tak keluar daripada hadis Nabi lagi. Maksudnya dia kata ada, saya tak menolak hadis ni, tak. Kerana kefahaman terhadap hadis tersebut. Ya, kefahaman terhadap hadis tersebut. Wallahu a'lam. Ini kita tanya para fuqaha lah. Ini bukan mutarasus saya. Ya. Dan ya Allah, jadikanlah kami termasuk kelompok hadis. Jadi saya sehingga ujungnya. Jadi kita faham patah balik pada poin yang atas tadi. Inilah dia alul hadis. Patutlah kita kalau beli kita akidah alul hadis. Siapa kita akidah alul hadis? Kita akidah ulama salaf, kita akidah ashabul hadis, Imam Sabuni. Kita akidah Imam Ahmad, Usulul Sunnah Imam Ahmad, anak Imam Ahmad Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Usulul Sunnah li Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Sebut lagi kita ahli hadis. Sebut lagi kita salaf. Al-Ibanah, kita ahli hadis. Bila buka kitab tu penuh dengan hadis, Quran, hadis sahabat, Quran, hadis. Buka mushaf pertama je dah jumpa dah. Ayat pertama je, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat Quran dah, ayat pertama. Betul, ayat Quran lagi. Ustaz, hadis Nabi. Itu baru kita akidah. Kalau awal-awal lagi dah suruh pening, mustahil tak mustahil, pening, pusing sana pusing sini. Hukum akalnya, mustahilnya, akal ini pening. Bila kita tengok, itu bukan kita akidah. Itu kita falsafah. Kita akidah Al-Quran, hadis. Kita percaya Allah Ta'ala itu menciptakan alam, Al-Quran, dari hadis. Kita Allah Ta'ala itu hanya layak untuk disembah dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Itu kita akidah. Kita tengok kitab Tauhid karangan Imam Bukhari, penuh dengan Quran, hadis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kesimpulan bila kuliah ini, yang pertama ialah golongan yang selamat itu firqah najah, mereka ta'assub pada Quran, ta'assub pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak bercakap daripada hawa nafsu mereka sendiri. Yang kedua, siapakah golongan yang selamat itu? Mereka itulah ashabul hadis. Kalau orang yang paling kuat sekali pegang pada hadis, itulah akidah yang kita nak. Itu Imam Ibn Qayyim kata, adakah kamu nak ambil akidah kamu daripada orang yang belajar daripada Aristotle, Plato,
apa semua ni, atau kamu nak belajar agama ni, ambil akidah daripada orang yang hafal sejuta hadis macam Imam Ahmad? Saya tanyalah, kalau ada satu dua orang ustaz, kita bagi simple banding. Satu ustaz ni dia PhD hadis, PhD akidah di University of Sorbonne, France, Paris, dalam bidang falsafah. Master dia falsafah, ni falsafah. Satu lagi tak mengaji di universiti pun, dia mengajar di Darul Hadis di Madinah, menghafal, dah hafal 10,000 hadis contohnya. Kat mana nak ambil agama? Kita ambil agama daripada orang mengaji hadis. Apa mengaji hadis? Seperti Ibn Qayyim kata, ke mana kau nak ambil agama kamu? Daripada Imam Ahmad yang hafal sejuta hadis, dengan daripada Jahm bin Safwan yang mengaji daripada Yahudi mana tak? Lihat, perhatikan benda ni semua. Betul lah, akidah ambil. Akidah datang dengan riwayat. Faham ni? Akidah bukan datang daripada langit mana, tak, bukan. Akidah datang daripada riwayat Quran, hadis dan juga asar-asar para sahabat. Lepas tu kalau kita buka kitab akidah yang betul, dia akan berkata Imam Ahmad, berkata ini, berkata Imam Bukhari, berkata Abdullah bin Abbas, berkata, nampak? Itu akidah yang benar. Berkata Anas bin Malik, berkata Muaz bin Jabal, berkata Umar Al-Khattab, berkata Ibnu Umar, berkata Ibnu Mas'ud. InsyaAllah mungkin dah khatam kitab ni nanti, kita akan buka kitab salah macam mana masalah ni. Kita tengok saja depan mata kita macam mana akidah tu diajarkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lihatlah sekejap untuk masalah fikir. Soalan. Dalam situasi kita ni, ada pendapat yang mencerca pemerintah pasal kenaikan harga barang. Adakah ini sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang bukan? Pertama kita kena faham, manusia memang sikap dia suka berbantah-bantah. Maka anal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ni memang suka berbantah-bantah. Satu. Yang kedua, manusia ini memang satu manusia tidak pernah puas hati, betul tak? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Manusia ini bila datang benda yang baik dia happy, datang benda yang buruk dia akan tension. Biasalah. Ini sikap manusia. Okey. Fitrahnya manusia ni memang tak suka benda yang akan menyebabkan dia terkurang, betul tak? Fitrah manusia. Namun Islam juga telah meletakkan adab-adab dalam kita untuk menyatakan ketidakpuashatian kepada orang. Ada adabnya. Apatah lagi adab itu bersama dengan pemimpin. Kita dengan anak kita ada adab, dengan tetamu ada adab, dengan ayah ada adab, dengan pemerintah juga ada adab. Itu lebih kata ad-dinun nasihah lillahi wali kutubihi wali kitabi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa hammatihim. Agama itu nasihat untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasulullah, untuk pemimpin-pemimpin umat Islam, dan untuk orang awam Islam. Dan antara adab bersama dengan pemimpin adalah kita tidak mencercanya di khalayak ramai. Kita tidak mencerca pemimpin di khalayak ramai. Antara adab, kita kata kita tak buat gambar-gambar dia yang tak elok. Kita lukis gambar dia, kita tukar. Sekarang zaman-zaman teknologi kan, dia hantar WhatsApp ke, letak gambar dia, tukar gambar macam ni, 50 sen jadi 20 sen tu dia bawa tu. Kan? Dia buat gambar tu. Itu memperlekehkan. Islam tak memperlekehkan. Nabi kata la tuhqir, dia kata kafa bil mar'i an yakuna athima an yuhqira akhah. Cukuplah seorang itu dianggap seorang yang asim, berdosa bila dia perlekehkan saudaranya. Apatah lagi itu pemimpin. Apatah lagi pemimpin. Betul para ahli salaf, para ulama salaf kata bila kamu mendapati bahawa orang itu mencerca pemimpinnya di atas mimbar-mimbar, maka ketahuilah dia adalah golongan yang menyimpang di atas jalan salafus salih. Ahli sunnah menegur pemimpin dengan cara yang baik.
Kata tak puas hati minyak naik, kita jumpa pemimpin, kita hantar surat, kita nyatakan dengan cara yang baik, jumpa pemimpin masyarakat, kumpulkan ramai-ramai, bukan kumpul pergi buka jalan raya, bukan tulis surat, nampak kami tak puas hati berdasarkan kajian ni, satu pertama doktor ini, doktor letak 100 orang doktor bawah tu mengatakan tak puas hati dengan cara ni, tak betul cara tersebut. Nyatakan dengan cara tenang, tanpa kita menaikkan semangat orang ramai supaya membenci pemimpin tadi. Di antara akidatul khawarij adalah, di antara akidah khawarij, saya tak kata tuduh orang untuk khawarij, di antara akidah khawarij adalah dia menaikkan semangat orang supaya membenci kepada pemimpin. Itu akidah khawarij, tak dinafikan. Az-Zariqah dan lain-lain apa semua itu akidah dia. Sebab Islam adalah agama yang tenang. Takkan kerana bosan kita nak pergi naik, pergi atas jalan raya, kemudian kita pergi pecahkan bangunan, pecahkan kereta, lalu menyebabkan nanti musuh Islam datang. Musuh Islam akan ambil peluang ini. Lihat apa yang telah terjadi kepada negara Libya. Jangan Libya itu lebih baik, sekarang lebih baik, tak. Mereka dulu lawan Muammar Gaddafi sebab harga roti dan juga harga ni, kerana 23% harga roti yang naik. Adakah lebih baik keadaan mereka sekarang? Iraq, saya tanya sekarang ni, adakah keadaan Iraq lagi baik dari sekarang? Tak, lebih teruk. Pergi tanya orang Iraq sekarang, tanya mana-mana orang Iraq yang ahli sunnah, semua kata keadaan Iraq sekarang lagi teruk daripada dulu. Waktu zalim tak boleh bercakap, tapi masa tu kami makan. Dulu Iraq adalah negara yang paling obesiti tertinggi antara negara Arab, negara Iraq. Badan semua macam saya ni. Bila badan macam saya, maksud tandanya apa? Makan cukup, makan makanan banyak, selesa, boleh makan burger, boleh makan nasi, boleh makan mie, boleh makan apa semua. Baca Iraq pada zaman Pemerintahan Saddam Hussein, literasi tertinggi, literasi rate antara yang tertinggi negara Arab adalah Iraq. Walaupun Saddam Hussein dia kejam, tapi dia bagi pelajaran percuma pada rakyat dia. Kita tak nafikan akidah Saddam Hussein masa tu akidah yang tak betul, tapi ahli sunnah kata selagi dia tidak kufur bawah, illa an takuna kufur bawahan, tak jadi kufur, illa an yakuna kufur bawahan, tak jadi kufur bawah, maka kita tak menjatuhkannya. Kita bukan berakidah, kita tidak beriktikad dengan iktikad anarki. Anarki ni macam mana? Asal tak puas hati, jatuhkan. Jangan naik tu tak puas hati, jatuhkan yang naik tu pula. Tu tak naik. Lihat apa yang berlaku di Mesir. Dia tak puas hati, dia naik, jatuh. Bila naik orang tu, dia pula yang kena jatuhkan balik. Kalau kita buat satu presiden, akan ada banyak lagi lepas tu, satu akan jatuh. Ini tak puas hati sebab minyak 20 sen, ini akan tak puas hati sebab sekolahnya ni, ini akan tak puas hati semua jatuh. Apa jadi Thailand? Lihat Thailand sekarang, naik tak puas hati keputusan pilihan raya, jatuhkan. Okey, buat lagi pilihan raya, naik pula tak puas hati pula, jatuhkan. Akhirnya jatuh-menjatuh je kerja dia. Ustaz, Amerika bagus dia, demokrasi dia mantap dia, di Sweden, di UK. Macam mana kita nak jawab? Kita katakan mereka adalah demokrasi yang telah matang berapa ratus tahun, 500 tahun lah. Dan mereka orang kafir, mereka suka demokrasi. Adakah demokrasi itu akidah Islam? Hukum sya'bi ala sya'ab, hukum sya'ab, rakyat kata rakyat, ini kufur kepada Allah. Itu hukum Allah ke atas rakyat. Betul, kalau hukum demokrasi kita boleh bincang, macam mana nak buat hukum Allah Ta'ala ke tak nak buat ni? 5 orang angkat tangan, boleh buat hukum, kita buat hukum Allah. Lagi 10 kata tak nak buat hukum Allah. Okey, tak payah buat hukum Allah. Itu kita bincang masalah itu kufur. Patutnya kita bincang macam mana nak buat hukum Allah. Bukan tanya orang nak buat hukum Allah ke tak nak buat. Ini demokrasi. Itu bahaya. Akidah demokrasi ialah akidah yang bahaya. Demokratiyah ialah akidah yang sangat bahaya. Syekh Shalih Fauzan disebut dalam kitab dia, kalau kita buka kitab Tauhid, ada bagi 3 bahagian. Bahagian ketiga tu ialah akidah demokratiyah.
Bahaya sudah demokrasi. Tapi ustaz, bukan kita sebenarnya, kita kena berada dalam sistem tersebut. Maka kita cubalah menjalankan sistem berada dalamnya dengan se-Islam mungkin, sebanyak se-Islam mungkin. Dengan tak kita patuhi semua usul-usul mazhab demokrasi. Maksudnya apa? Yes, kita kata kita amalkan demokrasi di segi pilihan raya, tapi kita kata di Malaysia kami tak benarkan apa benda yang menyentuh kepada hak Islam, hak pemerintah, raja, maka itu kita tak benarkan mereka sentuh. Ini termasuk dalam kontrol, damage control orang putih kata. Sebab kita dah duduk dalam negara ni. Maksud dalam damage control adalah, yes, walaupun kita kata kita pakai demokrasi kat Malaysia ni, pemerintah pakai demokrasi, tapi kita katakan kita ada damage control, iaitu hak agama Islam tak boleh disentuh. Alangkah bagusnya kalau bukan hak perlembagaan hak tu diluaskan lagi, hak Islam tersebut, hak menjalankan hukum Islam. Ini nak menjalankan hudud terpaksa membincang dulu dengan orang, dengan sahabat-sahabat. Macam sahabat-sahabat nak buat ke nak hukum hudud, sahabat kata tak, saya tak setuju nak hukum hudud. Sahabat seorang ni, jadi 3 orang sahabat, 2 sahabat ni tak nak buat hukum hudud, 1 sahabat nak buat hukum hudud. Tak jadilah buat hukum hudud sebab 2 sahabat lagi tak setuju. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adakah kamu nak meninggalkan hukum hudud kerana sahabat kamu? Ini tak ada kena-mengena dengan parti kat Malaysia. Ini umum. Ini 3 orang sahabat baik, 1 Islam, 1 kafir, 1 Islam yang biasa-biasa aja. 3 orang bersahabat. Ahmad, Ali, Asing. Ahmad kata jomlah kita buat hukum Islam. Dia tanya Asing. Asing kata mana boleh buat hukum Islam? Ali kata tak payahlah. Sebab sahabat kita tak setuju. Tapi bila Asing kata kita nak tuntut supaya kita boleh buat majlis minum arak besar-besaran untuk kita, yang Ahmad kata tak boleh. Ali kata itu hak dia. Itu hak dia. Kenapa masa nak berjalan hukum hudud tadi, si Ali ni kata itu hak dia Asing, jangan kacau dia. Hak dia untuk buat hukum hudud. Soalan. Ni kalau YouTube bahaya ni. Barakallahu fikum. Harap faham maksud saya. Itu ahli sunnah jamaah dalam masalah pemerintahan kita hanya kita bersikap tenang. Dalam kita kalau ada berlakunya maksiat besar-besaran, kita akan sebut maksiat tersebut tanpa kita menggalakkan orang membenci rakyat pemerintah tersebut. Contoh ada satu pemerintah di sebuah negeri di Pasir Berdengung sana nak buat tempat ibadah kuburan di besar-besaran di sebuah pulau. Ajaklah orang buat benda syirik dalam tu. Kita sebagai pendakwah, da'i, orang beragama, kita katakan benda tersebut tak benar, salah, dan Quran dan Sunnah bertentangan. Tapi kita kata jom jatuhkan. Nampak tak? Beza. Kita akan tulis artikel, kita akan sebar kepada masyarakat bahawa benda tersebut adalah maksiat. Kita beritahu orang awam benda itu maksiat. Oktober Fest itu maksiat, November Fest itu maksiat. Tapi kita kata mari kita jatuhkannya sekarang juga. Tak. Itu tidak, bukan itu ahli sunnah. Melainkan kufur bawah. Melainkan dah kufur betul kata Islam ni agama yang sesat. Lain. Dia buang azan, itu lain. Solat tak wajib, dia kata lain. Itu kufur bawah. Dan kufur bawah pun Syekh Abdul Karim Khudair, dia kata ada syarat yang kelima pula. Dia kata mesti ada kekuatan untuk kita nak jatuhkan dia. Kalau dah kufur bawah, kufur bawah maksud menentang Islam secara terang-terangan, itu mesti ada kekuatan. Lihat pada mudarat dan manfaat dia mana lagi besar. Kalau mudarat lagi besar, maka kita tinggalkan, hijrahlah ke negeri lain, ataupun banyak lagi cara yang lain. Yang di kalangan ulama' dia akan buat putusan masalah tu. Bukan kita, bukan ustaz biasa ni, bukan. Orang ulama' yang besar, kibar ulama' yang buat putusan. Dan kita perlu ingat, bila ada saja isu besar dalam masyarakat, hendaklah rujuk pada kibarul ulama'. Hendaklah rujuk pada ulama' yang kibar, ulama' yang besar, yang mempunyai keilmuan yang dalam. Bukan ustaz-ustaz biasa ni, bukan. Kita tak tanya ustaz-ustaz biasa ni masalah ekonomi yang besar-besar ni, tak. Tanya saya, ustaz, apa nampak ustaz dalam masalah minyak naik 20 sen? Saya tak tahu, minyak pun tak tahu.
Ekonomi pun saya tak tahu. Jadi jangan pandai-pandai, jangan cerita pasal apalah ni semua ni, kerajaan ni bodoh lah, kenapa naik ekonomi tadi, harga naik pun. Dia nampak yang setahi atas saja. Dia tak tahu. Ustaz tahu ke masalah ekonomi? Sebut masalah fiskal, tak fiskal, masalah GDP, saya tak tahu masalah tersebut. Kenapa saya nak bercakap dalam perkara yang saya tak tahu? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Yang kamu cakap benda kamu tidak ada ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ilaika kana man mas'ula. Sehingga pendengaran, penglihatan itu akan ditanya oleh Allah Taala. Jadi kau tanya saya masalah minyak, saya pun tak tahu, wallahu alam. Saya tak tahu masalah ekonomi. Kalau ikut tanya hati malah tak puas hati. Ialah siapa puas hati kita punya harga barang naik? Para sahabat pun mengadu kan dengan Nabi kan, ya Rasulullah, harga naik, mengadu. Harga barang makin naik. Memang tak ada manusia yang redha berada dalam kesusahan. Ini fitrah manusia. Tapi kita tahu, kita faham juga adab dan nak tak bersetuju, kita tahu benda tersebut, ada ilmu tentang perkara tersebut, macam mana menyampaikan cara tersebut. Barulah umat Islam ada tenang dan bijaksana. Bila dia faham bahawa bila nak menentang mesti dengan ilmu. Jadi tak adalah kita nak hantam-hantam tak tahu pasal. Orang tunjukkan bukti dari segi ekonomi, kata kenapa minyak Malaysia mahal sedangkan Malaysia pengeluar minyak. Kalau secara simplistik macam tu, orang ahli ekonomi ni akan jawab secara senang, kan berbodoh dengan ustaz ni. Tak jatuh marah ustaz ni pun. Jadi cakap hak orang sini. Kita marah orang bila cakap masalah agama, tak tahu, tak ada ilmu, kita marah. Ustaz kata, ustaz kan apa dia tak ada ilmu cakap pasal agama. Ahli ekonomi tu kan cakap kat kita juga pada ustaz ni. Ustaz apa ni tak ada ilmu tentang ekonomi, nak cakap pasal ekonomi. Akhirnya kita akan dipelikirkan oleh orang. Baik dia cakap. Baik kita kembali kepada Allah sebab taubat. Sebab taubat itu antara sebabnya Nabi Nuh kata apa? Dalam surah Nuh tu, kana ghaffara yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Dia kata ajak kepada Allah, dia ajak kaum umat kepada beristighfar kepada Allah. Bila istighfar kepada Allah, yursil sama alaikum midrara, akan turunlah dari langit itu banyak rezeki-rezeki. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, akan bagi kepada harta dan banyak. Jadi kita buat apa? Kita ajak ustaz-ustaz ni, orang ahli agama, ajak orang pada istighfar, kembali kepada agama. Itu menyebabkan rahmat Allah Taala turun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau orang kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah Taala akan turun keberkatan dari langit. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau mereka dusta kepada Allah, Allah Taala akan seksa mereka. Dan apa yang dapat ni kesan daripada dosa-dosa kita. Pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Kalau pemimpin tu jahat, maksudnya rakyat tu jahat sebenarnya. Jangan sibuk tengok atas dia. Kalau negeri tersebut banyak maksiat, jangan salahkan pemimpin, maksudnya rakyat dia banyak maksiat. Jadi tugas pendakwah adalah dakwah orang supaya kembali kepada orang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa pasti akan pilih orang yang bertakwa. Itu cara kita, itu cara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dah atas tu boleh tukar terus, Nabi dah lama ambil jawatan sebagai ketua Madinah, ketua Mekah. Ya, kalau kuasa kau tukar semua. Tidak, Nabi dakwah. Kata Syekh Mukbil rahimahullah, kata kalau mereka hari ini mereka nak offer kami kerajaan Yaman, kata Syekh Mukbil, demi Allah kami takkan ambil. Ini Syekh Mukbil dikhabarkan oleh anak murid ni, Syekh Abdullah Al-Imam. Kalau hari inilah kerajaan Yaman offer kami kerajaan Yaman, masa kerajaan Yaman offer kepada kami kerajaan, kata Syekh Mukbil rahimahullah, ulama hadis, kami takkan ambil. Apa yang kami berada di atasnya sekarang lebih kami sukai daripada apa yang ada di tangan mereka. Maksudnya apa? Apa yang kita buat sekarang, dakwah orang pada Quran dan sunnah itu lebih kami suka daripada adanya jawatan-jawatan tadi. Wallahu ta'ala alam bersawab. Cukuplah sekarang ni. Ini masalah politik ni 2 jam tak habis. Subhanallah. Kita istirahat kejap. Assalamualaikum.